Assalamualaikum, hai dan selamat sejahtera. Okey, bertemu kembali kita bersama saya, Cikgu Hanisa. Okey, hari ini saya nak terangkan bab 2 yang bertajuk Sistem Pemerintahan dan Kegiatan Ekonomi Masyarakat Alam Melayu. Okey. Jadi dalam bab 2 ni kita hanya ada 2 subtopik sahaja, iaitu sistem pemerintahan dan kegiatan ekonomi masyarakat alam Melayu. Okey, hari ini cikgu nak terangkan subtopik 2.1 saja, iaitu sistem pemerintahan. Okey, 2.1 sistem pemerintahan. Okey, sebelum cikgu ceritakan lebih lanjut tentang sistem pemerintahan kerajaan alam Melayu, okey, cikgu nak terangkan maksud sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan itu apa dia? Okey, sistem pemerintahan merupakan sistem yang digunakan oleh pemerintah sesebuah kerajaan atau negara untuk mengatur ataupun untuk menguruskan negaranya. Okey. Okey, jadi sistem pemerintahan ini berfungsi untuk menjaga kestabilan pemerintahan. Okey, berfungsi untuk menjaga politik, pertahanan, ekonomi dan juga lain-lain. Okey. Okey, jadi bagi kerajaan alam Melayu, sistem pemerintahannya merupakan sistem beraja. Okey, kerajaan alam Melayu, okey, sama ada kerajaan Funan, Champa, Sriwijaya dan sebagainya. Kerajaan-kerajaan itu mengamalkan sistem beraja. Okey. Dan sistem beraja ini pula terbahagi kepada 2, iaitu pemerintahan pusat dan juga pemerintahan wilayah. Okey, sistem pemerintahan yang tersusun dengan meletakkan raja di kedudukan yang tertinggi. Okey, raja itu apa pula? Raja ialah orang yang mengetuai dan yang memerintah sesebuah negara atau kerajaan atau bangsa secara warisan. Secara warisan ni maksudnya secara turun-temurun. Okey. Okey, dan raja dibantu oleh pembesar pusat dan juga wilayah berupaya untuk membangunkan sesebuah kerajaan. Okey, kat sini juga cikgu nak terangkan sedikit tentang ciri-ciri sistem pemerintahan beraja. Okey, dalam buku teks awak tak ada, tapi anggaplah ini sebagai ilmu tambahan awak. Okey, 1, ciri-cirinya ialah raja berkuasa mutlak. Okey, raja berkuasa mutlak. Raja berkuasa mutlak maksudnya raja mempunyai kedudukan tertinggi dalam hierarki, iaitu susunan pemerintahan dan dianggap berkuasa mutlak. Yang kedua, raja sebagai Tuhan. Rakyat hendaklah mentaati dan menghormati raja sepenuhnya. Okey. Yang ketiga, raja berkuasa terhadap undang-undang. Okey, maksudnya raja mempunyai kuasa untuk menggubal undang-undang dan melaksanakan hukuman. Yang keempat, sistem pertahanan negara. Okey, maknanya raja mempunyai kuasa untuk mengarahkan rakyat supaya terlibat dalam pemerintahannya. Okey, seterusnya, dalam masyarakat alam Melayu ni terdapat 2 struktur sosial. Okey, 2 struktur sosial. 1, 2. Okey. 2 itu apa? Yang pertama, golongan pemerintah. Golongan pemerintah ni terdiri daripada pemimpin, raja, pembesar. Okey. Kemudian yang kedua, golongan diperintah. Iaitu seperti rakyat, hamba. Okey. So, 2 struktur sosial masyarakat alam Melayu. Okey, kita pergi secara lebih terperinci mengenai sistem pemerintahan beraja bagi ke-7 kerajaan alam Melayu. Okey, jadi dalam jadual ini, cikgu nak kamu fokuskan kepada 3 perkara penting, iaitu raja, pemerintahan pusat dan pemerintahan wilayah. Okey, kita pergi pada kerajaan yang pertama dahulu, Funan. Okey, Funan, rajanya menggunakan 3 gelaran, iaitu Kurun Benam. Kurun Benam bermaksud Raja Gunung. Yang kedua, Raja Diraja, bermaksud Raja Segala Raja. Yang ketiga,
gelaran Cakravatin yang bermaksud pemerintahan alam sejagat. Okey, raja dibantu oleh golongan agama dan juga dibantu oleh tentera dalam pemerintahan pusat. Okey, bagaimana pemerintahan wilayah kerajaan Funan? Pemerintahan wilayah kerajaan Funan terbahagi kepada 7, yang mana wilayah-wilayah itu diperintah ataupun diketuai oleh raja kecil. Okey, raja kecil ni apa? Raja kecil ialah putera-putera raja. Putera raja maksudnya anak lelaki raja. Okey, kita pergi kepada kerajaan yang seterusnya, Champa. Okey, Champa rajanya menggunakan gelaran Raja Diraja. Okey, di mana raja dibantu oleh para pembesar. Okey, jadi pembesar ni bertanggungjawab untuk mengutip cukai, untuk menjaga keamanan dan juga mengukuhkan pertahanan. So ini tugas, okey, tugas ataupun peranan pembesar bagi kerajaan Champa. Okey, bagaimana pemerintahan wilayah kerajaan Champa? Pemerintahan wilayah kerajaan Champa terbagi kepada 5: Indrapura, Amaravati, Vijaya Kosara dan juga Panduraga. Okey, seterusnya kita pergi kepada kerajaan Sriwijaya. Okey. Kerajaan Sriwijaya, rajanya menggunakan gelaran Bodhisattva. Okey, Bodhisattva ni merujuk kepada peranan raja sebagai Buddha di bumi. Okey. Selain itu, raja juga menggunakan gelaran raja di gunung dan juga maharaja di pulau. Okey. Dan raja dibantu oleh Yuvaraja. Yuvaraja ialah putera mahkota. Prati Yuvaraja, iaitu Raja Muda, dan juga Raja Kumara. Selain dibantu oleh Yuvaraja, Prati Yuvaraja dan Raja Kumara, raja juga dibantu oleh golongan agama, tentera, pemungut cukai, hakim dan juga penjaga harta kerajaan. Okey. Pemerintahan wilayah kerajaan Sriwijaya dibagikan kepada 2, iaitu kedatuan, okey, yang ditadbir oleh datu berketurunan raja, dan juga pradatuan yang ditadbir oleh datu bukan keturunan raja. Okey. Okey, seterusnya kerajaan Angkor. Okey, kerajaan Angkor, rajanya menggunakan gelaran Dewa Raja. Okey, yang bermaksud raja sebagai dewa. Okey, kalau macam tadi kerajaan Sriwijaya juga, okey, kerajaan kerajaan Champa, okey, gelaran raja-rajanya juga dikaitkan dengan dewa. Okey. Okey. So kat sini kita jumpa sekali lagi perkataan dewa. Kenapa raja dianggap sebagai dewa? Okey, raja dianggap sebagai dewa supaya rakyat taat ataupun mengikut arahan rajanya. Okey. Okey. Siapakah yang mempunyai kuasa kedua dan ketiga selepas raja? Okey, dalam kerajaan Angkor terdapat kuasa kedua dan kuasa ketiga, iaitu kuasa kedua selepas raja ialah Permaisuri, manakala kuasa ketiga ialah Raja Muda. Okey. Okey, pemerintahan pusat kerajaan Angkor dibantu oleh pembesar yang bertanggungjawab dalam hal ehwal keagamaan, kehakiman, keselamatan dan perbendaharaan. Perbendaharaan ni maksudnya menjaga harta kerajaan lah. Okey. Okey, pemerintahan wilayah terbagi kepada 4: wilayah, daerah kecil dan juga kampung. Okey, Majapahit. Majapahit rajanya menggunakan gelaran Maharaja, Seri Maharaja Sri Batara. Okey, dan di mana Raja Majapahit dibantu oleh Sabta Prabu. Sabta Prabu ialah majlis penasihat raja dan juga dibantu oleh para pembesar. Okey, pemerintahan wilayah bagi kerajaan Majapahit pula dibahagikan kepada 14 wilayah dan setiap 14 wilayah ini pula dipecahkan kepada 4. Okey, dia ada 14 wilayah, setiap satu wilayah tu dipecahkan kepada 4, iaitu kabupaten, kawadanan, pakuan dan juga kebuyutan. Okey. Seterusnya, kerajaan Kedah Tua. Okey, kerajaan Kedah Tua ditadbir oleh seorang ketua yang bertanggungjawab untuk menguruskan keagamaan dan juga perdagangan. Okey, manakala bagi pemerintahan pusat dan pemerintahan wilayah bagi kerajaan Kedah Tua tidak dinyatakan. Okey. Okey, yang terakhir ialah kerajaan Gangga Negara, iaitu raja bertanggungjawab dalam membangunkan perdagangan dan juga hal ehwal keselamatan kerajaan.
Begitu juga dengan kerajaan gangan negara, pemerintahan pusat dan pemerintahan wilayah tidak dinyatakan. Okey, kelas. So itulah secara ringkasnya bagaimana sistem pemerintahan beraja bagi ketujuh-tujuh kerajaan alam Melayu. Okey. Okey, seterusnya cikgu nak tunjukkan beberapa soalan-soalan kebat yang selalu kita dengar bagi subtopik ini. Yang pertama, apakah kepentingan kebijaksanaan pemimpin dalam mentadbir kerajaan alam Melayu? So, bila kita tengok tadi, bagaimana sistem pemerintahan beraja itu berlaku, kita boleh simpulkan bahawa pemimpin kerajaan alam Melayu merupakan pemimpin yang bijak dalam menguruskan kerajaannya. Okey. Jadi kat sini apakah kepentingan kebijaksanaan pemimpin? Kepentingan ni maksudnya apakah kebaikan, apakah manfaat, apakah faedah kebijaksanaan pemimpin? Okey. Jika mempunyai pemimpin yang bijaksana, apakah faedah yang akan dapat? Okey, kepentingan kebijaksanaan pemimpin dalam mentadbir kerajaan alam Melayu ialah agar pentadbiran berjalan dengan lancar. Okey, pemimpin yang bijak diperlukan supaya pentadbiran berjalan dengan lancar. Selain itu, dapat mewujudkan kestabilan politik sesebuah kerajaan. Okey, bila berjalan lancar, maka politik menjadi stabil dan akhir sekali dapat membangunkan sesebuah kerajaan. Dan bila politik stabil, maka kerajaan itu boleh dibangunkan, terutamanya dari aspek ekonomi. Okey, soalan yang kedua. Jelaskan kepentingan kehidupan berorganisasi dalam membentuk kemakmuran negara. Okey, kepentingan ni sama tadi macam saya nyatakan, maksudnya ialah faedah, kebaikan dan juga manfaat. Okey, kalau kita tengok kerajaan alam Melayu mengamalkan kehidupan berorganisasi. Okey, so apa kepentingannya? Kepentingannya ialah kepentingan kehidupan berorganisasi dalam membentuk kemakmuran negara ialah dapat melancarkan sistem pentadbiran kerana setiap individu mengetahui bidang kuasa dan tanggungjawab masing-masing. Okey, kehidupan berorganisasi ni maksudnya adanya pemerintah, adanya pembesar, adanya individu yang bertanggungjawab melakukan tugas-tugas tertentu seperti menguruskan keagamaan, menguruskan cukai dan sebagainya. Jadi, kenapa perlunya kehidupan seperti itu? Supaya lebih lancar kerana setiap individu tahu tanggungjawab dan bidang kuasa masing-masing. Selain itu dapat membangunkan ekonomi, pendidikan dan pencapaian negara. Okey, soalan yang ketiga. Terangkan kebaikan sistem pemerintahan beraja yang diwarisi oleh negara kita pada hari ini. Okey, negara kita mengamalkan sistem pemerintahan beraja. Okey, apakah kebaikan dia? Okey, kebaikan sistem pemerintahan beraja ialah menjadikan raja tu sebagai simbol taat setia rakyat. Okey, kenapa? Kerana rakyat sentiasa patuh pada arahan raja. Okey, selain itu, kebaikan sistem pemerintahan beraja ini juga raja dapat bertindak sebagai pelindung rakyat, tidak kira kaum dan juga bangsa, dan seterusnya dapat memastikan keadilan itu dapat dilaksanakan. Okey, so ini antara 3 soalan yang agak glamour lah, famous, keluar bagi subtopik 2.1 ini. Okey, itu saja untuk subtopik hari ini. Okey, terima kasih semua kerana sudi mendengar. Okey, jika ada persoalan apa-apa boleh hubungi cikgu pada nombor yang tertera seperti di paparan ini. Okey, terima kasih. Assalamualaikum dan jumpa lagi pada perbincangan penerangan akan datang.